Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam kelas PDPR Sains untuk tahun 6. Pada hari ini cikgu akan menyambung lagi tentang tajuk pengawitan makanan, iaitu tentang kaedah pengawitan makanan. Pengawitan makanan adalah satu kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma yang bertujuan untuk menjadikan makanan tahan lebih lama. Terdapat 10 kaedah pengawitan makanan iaitu pendidihan, penjerukan, pembungkusan vakum, pengeringan, penyejuk bekuan dan pendinginan, pemasinan, pengetinan dan pembotolan, pelilinan, pempasturan dan penyalaian. Kaedah pengawitan makanan yang pertama adalah pendidihan. Pendidihan adalah satu proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi, di mana suhu yang tinggi dapat membunuh mikroorganisma. Kaedah pengawitan makanan yang kedua adalah penjerukan. Penjerukan adalah satu kaedah merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Keasidan dan kepekatan tinggi tidak sesuai untuk mikroorganisma membiak. Kaedah pengawitan makanan yang ketiga adalah pembungkusan vakum. Pembungkusan vakum adalah satu proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Bakteria tidak bertumbuh kerana tiada udara. Kaedah pengawitan makanan yang keempat adalah pengeringan. Pengeringan adalah satu proses menyingkirkan air daripada makanan. Makanan dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar. Kaedah pengawitan makanan yang kelima adalah penyejuk bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan adalah proses menyimpan makanan pada suhu di bawah 0 darjah Celsius. Manakala pendinginan pula adalah satu proses menyimpan makanan pada suhu di bawah 18 darjah Celsius, di mana pada suhu yang rendah, mikroorganisma menjadi kurang aktif dan lambat membiak. Proses pengawitan makanan yang keenam adalah pemasinan. Pemasinan adalah satu proses menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Proses pengawitan makanan yang ketujuh adalah pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan adalah proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma, kemudian disejukkan dan disimpan dalam bekas kedap udara. Proses pengetinan dan pembotolan bermula dengan memasukkan makanan ke dalam tin ataupun botol, kemudian dipatri untuk mengelakkan daripada dimasuki udara, kemudian dipanaskan pada suhu yang tinggi dan disejukkan dan kemudian dilabel dan dibungkus sebelum dipasarkan. Proses pengawitan makanan yang ke-8 adalah pelilinan. Pelilinan adalah proses menyalut lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Kaedah pengawitan makanan yang ke-9 adalah penyalaian. Penyalaian adalah proses mengeringkan makanan dengan asap untuk tempoh yang agak lama. Proses pengawitan makanan yang ke-10 adalah pempasturan. Pempasturan adalah proses memanaskan makanan
sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Pada kebiasaannya, pembasturan adalah satu proses untuk mengawetkan jus ataupun minuman segar seperti susu, di mana susu segar dipanaskan pada suhu yang tinggi, kemudian disejukkan dengan segera sebelum menjadi susu yang terpastur. Kepentingan teknologi pengawitan makanan adalah yang pertama untuk mengatasi masalah bekalan makanan. Yang kedua, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara yang lain. Yang ketiga, makanan bermusim sentiasa diperoleh. Yang keempat, senang disimpan dan mudah diangkut. Dan yang kelima, makanan diawet dapat disimpan lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Baik murid-murid, cikgu berharap murid-murid dapat memahami tentang tajuk pengawitan makanan, kaedah-kaedah pengawitan makanan dan juga kepentingan teknologi pengawitan makanan. Untuk latihan dan tugasan pada hari ini, cikgu akan memberikan latihan dalam bentuk online iaitu secara atas talian, di mana murid-murid dikehendaki menjawab soalan latihan terus melalui telefon ataupun komputer masing-masing. Murid-murid dikehendaki membaca dan memahami soalan, kemudian menjawab dengan betul. Baik murid-murid, setakat ini dahulu PDPR Sains kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.